Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita sambung balik tadabbur surah Al-Ghashiyah pada ayat yang ke-17, 18, 19 dan 20. InsyaAllah pagi ini kita akan cuba mengkaji dan mengambil manfaat daripada ayat-ayat surah Al-Ghashiyah pada ayat 17, 18, 19 dan 20. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 17, أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. Itu ayat 17, 18, 19 dan 20. Maksud ayat, أَفَلَا يَنْظُرُونَ, apakah mereka tidak melihat? Melihat di sini maksudnya dengan mengkaji atau merenung kebesaran Allah, kekuasaan Allah dalam urusan ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana Allah menciptakan unta. Apakah mereka tidak melihat kepada unta, bagaimana ia diciptakan? Khuliqat, Allah suruh tengok unta. Nanti kita tadabbur atau kita hurai. Kemudian Allah suruh tengok perkara yang kedua. Yang pertama, Allah suruh tengok unta. Perkara yang kedua, wa ilas sama', Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melihat langit. Kaifa rufi'at, bagaimana ia diangkat, bagaimana ia ditinggikan. Tadi unta khuliqat, bagaimana ia diciptakan. Langit rufi'at, bagaimana ia diangkat. Kemudian ayat yang berikutnya, wa ilal jibal, kepada gunung-gunung, bukit. Jabal satu, jibal banyak. Bagaimana bukit-bukit dan gunung-gunung itu? Kaifa nusibat, bagaimana ia ditetapkan, bagaimana ia dikukuhkan. Dan yang terakhir ayat 20, wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana melihat kepada bumi, bagaimana ia dihamparkan. Melihat unta, bagaimana ia diciptakan. Melihat langit, bagaimana ia diangkat. Melihat kepada jibal, bukit-bukit, bagaimana ia dipasakkan ataupun dikukuhkan, ditetapkan. Dan juga kepada penciptaan bumi, bagaimana ia dihamparkan. Okey? Tadabbur ataupun huraian kepada ayat-ayat yang kita baca tadi. Pertama, Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-17 surah Al-Ghashiyah memerintahkan atau menyuruh supaya orang-orang yang beriman, manusia, melihat bagaimana keadaan dan penciptaan unta. Okey. Para ulama apabila mereka menghuraikan ayat ini, mereka menyebut antaranya satu, kenapa di dalam banyak-banyak haiwan dan binatang yang ada di atas muka bumi ini Allah memilih unta, ibil. Kenapa tak disebut lembu, kebau ataupun kucing ataupun banyak lagi binatang-binatang lain? Banyak lagi yang kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dan menciptakan kesemua makhluk itu, tetapi Allah memilih untuk melihat atau disuruh kita melihat unta. Kata para ulama, di antara alasan munasabah kenapa Allah menyuruh atau Allah menyebut
haiwan unta kerana ia merupakan haiwan yang paling banyak dan paling kerap berada dan digunakan di kalangan orang Arab. Sebab itu, faktor latar budaya atau latar kawasan, keadaan setempat Al-Quran diturunkan, diraikan oleh Allah apabila menyebut tentang contoh. Maksud dia apa? Mudah faham macam ni lah. Al-Quran diturunkan hudan linnas, untuk semua manusia. Tetapi diturunkan Al-Quran itu kepada Nabi, yang mana Nabi itu orang Arab, suasananya Arab, kawasannya tanah padang pasir, yang mana orang-orang Arab banyak berurusan dengan unta. Kalau suruh tengok singa ke, kacau juga. Nak duk cari singa satu bab je kan? Apa lagi? Tidakkah kamu melihat bagaimana orang hutan diciptakan? Nak terang orang hutan pun satu bab. Nak tengok orang hutan di tanah Arab pun satu bab. Nak kena pergi Bukit Merah. Jadi benda tu macam tak masuk, tak realiti. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala kata, lihat ilal ibil, tengok unta, memang mereka berurusan, hidup, bekerja dengan unta. Itu satu sebablah. Sebab itu bila kita baca Al-Quran, bila kita merenung ayat-ayat Al-Quran, kita kena mengambil kira orang Arab. Pasal Al-Quran turun di dalam suasana masyarakat Arab. Sebab itu kalau kita tengok contoh-contoh yang Allah gunakan memang berkait dengan Arab. Kebun, tanam-tanaman, buah-buahan, semua itu berkait dengan Arab. Buah tamar, kan? Buah apa lagi? Anggur, delima. Ini semua buah-buah yang Al-Quran sebut, yang mana buah-buahan ini dimakan dan ada pada orang Arab, kan? Allah Subhanahu Wa Taala cerita. Sebab itu bila turun pada masa itu, orang Arab boleh faham, boleh tahu, boleh tengok depan mata mereka, kerana benda itu berada di sekitar mereka. Jadi tuan-tuan jangan pelik ataupun jangan heran, kenapa duk sebut buah anggur, buah tamar. Kalau kita di Malaysia ni buah apa? Buah kedua. Buah apa lagi tuan-tuan nak sebut? Buah keyang. Jenuh durian. Arah you know. Abu Syauqah. Tidakkah kamu melihat Abu Syauqah? Durian. Durian pula banyak muzangkin B24 Arab jenuh. Bau pun tak boleh. Satu syekh daripada Arab mai jamu durian. Bau-bau. Oh, najis ni. Najis ni. Macam mana abang boleh makan najis ni? Busuk kan? Bau dia busuk. Orang kita pun tak boleh bau setengah. Penin. Nak termuntah. Jadi sebab itu, untuk memahami bila baca Quran, kita tahu Allah raikan, ambil kira suasana Arab itu. Okey. Di samping unta adalah binatang yang dekat dengan orang Arab, yang banyak digunakan oleh orang Arab, mudah untuk orang Arab faham dan tengok, unta itu sendiri memang mempunyai keajaiban yang sangat banyak. Memang binatang unta ni, selain daripada Arab senang nak faham, unta tu sendiri unik. Kata Al-Imam Ibn Kathir, ajib, binatang yang ajaib, binatang yang sangat mempunyai banyak keistimewaan. Dari sudut dia ni disebut oleh para ulama yang memang orang Arab ni memang ahli-ahli tafsir kebanyakannya daripada kalangan orang Arab kan. So memang mereka tahulah tentang unta ni.
dia boleh melihat antara benda-benda yang menarik. Yang ni kita boleh baca sendiri, boleh Google. Cari tentang apa itu menariknya unta. Baca sikit tentang unta. Kan? Ni dia panggil ilmu apa? Alam kan? Antaranya lah kita sebut sikit. Antaranya unta ni, dia boleh hidup lama tanpa minum air. Sebab kita tahu dia ada tank yang besar untuk bawa bekalan air. Dia boleh. Dan bukan setakat dia boleh simpan air yang banyak, dia boleh kesan atau dia boleh cam sumber air daripada jauh lagi. Dia dah boleh bukan hidu, dia dah boleh nampak. Itu kelebihan dia. Dan sekali dia sedut, memang cukup untuk satu perjalanan yang jauh. Kan? Dia dari sudut itu, haiwan-haiwan yang ada di atas muka bumi ni tak boleh menandingi dia. Kan? Itu yang disebut oleh para ulama, sehingga akan dikatakan oleh Syuraih Al-Qadi, seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Kathir, bila turun ayat ini dia kata, ukhruju bina hatta tanzuru ila al-ibil kaifa khuliqat. Jom kita keluar pergi cari unta, kita pergi tengok hebatnya unta. Itu yang dibuat oleh orang Arab ketika itu. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang unta ini kerana ia dekat dengan orang-orang Badui. Ni nak ra'i orang-orang Badui, orang-orang Arab kampung yang memang mereka ni hidup dengan unta. Selain itu, kata para ulama, seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir, di antara ajaibnya unta, haiwan yang sangat kuat, yang sangat kuat, dan dia ni sangat cemburu. Ini baguslah. Unta ni dia kuat cemburu. Jadi siapa-siapa yang kuat cemburu ni ada bakar unta. Ada bakar unta. Ini semua geng-geng Jamal Pak Tongko. Kan? Saudagar unta. Unta ni bukanlah kita nak sebut bini dia. Tapi kalau dia ada hubungan unta jantan ni dengan unta betina ni, dia ada satu sifat ghirah. Ghirah ni cemburu, jealous. Dia akan serang dan dia akan marah pada unta-unta jantan lain yang cuba nak pergi duk kacau markah dia. Itu dia punya unik dia. Sebab kita tahu tabiat binatang ni, pasal itu manusia dia memang berbeza. Manusia ni Allah Ta'ala jadikan dia ada pasangan, yang mana pasangan itu tak boleh wanita lah dikongsi oleh orang lain. Tak ada dalam Islam ni hubungan suami isteri yang mana isteri dia tu ada hubungan lain, tak boleh. Haram. Sebab itu ghirah ni bukan ada pada wanita sebenarnya. Ghirah ni kena ada pada lelaki-lelaki. Dia tak boleh tengok. Pasal itu Allah Ta'ala jadikan lelaki ni bersifat ghirah. Tuan-tuan baca dalam satu kisah kan, satu orang sahabat lah, yang mana Rasulullah naik kenderaan, tengok satu perempuan, sahabiah perempuan. Nabi kata, mari naik dengan kami. Dia kata tak boleh, lelaki dia kuat cemburu. Nabi kata apa? Lelaki dia tu kuat cemburu, Allah lagi cemburu. Tu dalam hadis itulah. Tapi nak habaq Nabi pujilah sikap cemburu tu. Cemburu ni dari sudut dia tak boleh tengok. Maksudnya dia tak benarkan isteri dia mempamerkan apa yang hak dia. Itu maksud cemburu. Maksudnya apa yang menjadi hak dia dari sudut kecantikan, dari sudut keindahan seorang isteri itu hanya boleh dinikmati eksklusif untuk dia. Tapi kalau semua orang boleh tengok, semua orang boleh nikmati, semua orang boleh dapat, tak ada nilai wanita itu. Semua orang boleh tahu bentuk sifat dia, semua orang boleh tengok dia punya kecantikan dia, maka tak ada lah kelebihan sebagai seorang. Dan dia pun tak ada kisah apa.
Dan kata para ulama, binatang yang memang tak kisah berkongsi pasangan ni, yang dia memang tak kisah ni, khinzir. Khinzir ni dia tak kisah. Dia hidup dia pasal tu. Kita tengok orang putih ni, pemakanan tu main patuh. Daripada makan binatang tu, kehidupan dia pun lebih kurang macam tu. Dia tak ada sensitif tukar pasangan. Dia tak ada sensitif bila isteri dia dedahkan aurat, dia pakai pakaian bergaul mesra dengan laki-laki lain, berseronok ataupun bermesra-mesraan dengan laki lain. Dia tak rasa apa. Pasal apa? Pasal dia tak ada sifat ghirah. Dapat? Tapi unta jangan main-main. Dia tanduk mati. Dia mengamuk sakan. Itu kata para ulama, kan? Dan unta ini haiwan yang mudah ditundukkan oleh manusia. Maksudnya mudah untuk dijinakkan. Okey? Kata Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, di antara ajibnya unta ini, di antara hebatnya ataupun uniknya unta ini, dia boleh dijadikan tunggangan. Dia boleh bukan sahaja kita naik atas dia juga boleh bertindak sebagai pengangkut barang. Maksudnya very multifunctional, serba guna. Setengah binatang naik tak boleh, muat barang pun tak boleh, bela buat orang karannya, kan? Tapi setengah binatang dia memang, unta ni serba-serbi, memang beruntunglah kalau boleh bela. Naik pun boleh, buh barang pun boleh, makan pun boleh, susu, hatta ayak kencing pun ada manfaat. Tu yang kata unta tu, kan? Kata Al-Imam Ibn Taymiyah, dia boleh ditunggang sebagai kenderaan untuk perjalanan yang jauh, boleh mengangkat dan mengangkut barang-barang yang berat, boleh dimakan daging dan susunya, dan boleh dijadikan ubat air kencingnya. Nampak? Dikatakan dia boleh untuk bertahan daripada makan dan minum selama 8 hari sehingga kepada 2 minggu. Dia boleh survive. Itu yang kata unta tu, kan? Di samping itu, dari sudut penciptaan dia, tubuhnya mempunyai bulu yang tebal yang boleh membantunya untuk bertahan pada cuaca yang panas ataupun sejuk. Pasal Arab ni kalau dia hangat, dia hangat sungguh. Kalau dia sejuk, dia sejuk sungguh. Pasal dia punya permukaan dia tu macam tak ada penghalang. Jadi unta ni ajaibnya dia, waktu panas pun dia boleh hidup, dia boleh survive, waktu sejuk pun dia boleh survive. Kan? Okey? Dan dalam Al-Quran dan hadis juga banyak digunakan unta. Seperti apa? La yabruku kama yabrukul ba'ir. Jangan kamu turun seperti mana turunnya unta. Kan? Dalam hadis tentang turun sujud. Banyaklah lagi, kan? Bahkan Nabi SAW pernah mengarahkan suatu kaum yang datang ke Madinah untuk apa? Untuk meminum air unta, air kencing unta dan susunya. Yang ni daripada Anas bin Malik, yang mana daripada Urainah, suku kaum Urainah. Mereka datang ke Madinah, kemudian mereka ditimpa demam Madinah. Demam yang Madinah ni dia ada satu penyakit, demam Madinah. Sehingga Nabi kata siapa yang bersabar dengan demam Madinah, kepanasan Madinah, dia akan mendapat syafaat Nabi. Jadi mereka ni kena demam panas tu. Bila mari dekat Nabi, Nabi kata pergilah kamu untuk mengambil air kencingnya dan dicampur dengan susunya. Lalu alaikum bi albaniha wa abwaliha, kamu pergi minum air dia campur dengan susu dia, kencing dia dengan susu dia. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka sembuh. Itu hebatnya air kencing unta tu, kan? Nampak? Jadi banyak lagi kalau kita nak ulas tentang kelebihan, keunikan dan juga hebatnya penciptaan unta ni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala suruh apa? Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Allah Subhanahu wa taala suruh kita tengok bagaimana langit, bagaimana bukit-bukit dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Tuan-tuan hadirin mukminin sekalian, di dalam Al-Quran, kalau kita rajin baca, rajin belek,
Pasal itu di rumah sekurang-kurangnya kalau kita tak beli tafsir, kita beli terjemahan. Kena ada satu. Terjemahan yang paling mudah, ringkas, yang Malaysia terjemah tu pun okey. Tafsir dia sebenarnya bukanlah tafsir sangat. Walaupun disebut tafsir, dia lebih kepada terjemahan. Terjemahan ataupun tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Yang tu pun bagus dalam bahasa Melayu. Ataupun tuan-tuan boleh carilah dalam bahasa Indonesia. Ataupun banyak juga tafsir-tafsir yang orang Melayu buat. Yang ditulis dalam bahasa Melayu. Kan? Bagus pasal apa? Pasal bila kita baca, bukan kita suruh tafsir, tak. Kita baca tafsir. Huraian ayat. Sebab itu salah satu buku kitab yang kena ada di rumah, tafsir Al-Quran atau terjemahan Al-Quran. Bukan kita perlu khatam semua tu, tak. Maksudnya ambil masa dalam sehari kita buka, tengok 1-2 ayat, cukup. Ya, dalam bahasa Melayu, bahasa kita memang boleh faham, kan? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memang kerap banyak dia suruh kita tengok alam. Sebab itu kita dah sebut dalam kelas yang lepas, Allah dia suruh kita baca 2 jenis ayat. Ayat. Tuan-tuan tengok dalam Quran dia kata ayat. Ayat Allah ni, bila sebut ayat Allah ada 2. Satu dia panggil ayat yang makru'ah. Quran lah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru. Itu ayat yang kita baca. Baca dengan mulut. Baca, tengok, baca. Satu lagi ayat yang tak boleh baca. Ayat yang tak boleh baca. Yang kita kena tengok. Yang ni pun Allah suruh juga. Dia panggil ayat-ayat manzurah. Ayat-ayat yang kamu tak boleh baca, tapi kamu kena tengok. Pasal tu dalam Quran cukup banyak ayat tak tengok ke, tak fikir ke, tak renung ke. Banyak ayat-ayat tu. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun, afala yanzurun. Tu semua ayat-ayat yang Allah kata tak pi tengok ke, tak kaji ke, tak baca ke, tak apa, tak tadabbur ke, tak fikir ke, tak ada akal ke. Itu ayat-ayat yang suruh kita menggunakan penglihatan kita, pemikiran kita untuk melihat ayat-ayat Allah. Selain daripada Quran, alif, ba, ta, sim, apa semua tu, ayat Allah ni apa? Bukit itu ayat Allah. Sungai itu ayat Allah. Ikan itu ayat Allah. Laut itu ayat Allah. Langit itu ayat Allah. Matahari, bulan, bintang, manusia ni, pada diri manusia tu ayat Allah. Jadi kita bila tengok diri kita, kan, tuan-tuan, saya bawa satu contoh. Selain daripada unta ni, satu binatang yang menarik juga. Selain daripada apa? Lebah, kan? Banyak lagi lah dalam Quran sebut. Tapi ada satu orang kongsi satu binatang. Tuan-tuan biasa tengok ada zebra. Zebra, kuda belang kan? Belang apa? Black and white. Bisa tengok tak? Kenapa zoo lah? Pasal itu bagus bawa anak-anak pergi zoo. Pergi underwater world ke, wildlife zoo ke, bawa cucu-cucu pergi situ. Quran suruh tu. Bila pergi zoo, walaupun kena bayar duit sikit, niat kata ni Quran suruh ni, kan, boleh tengok. So depa tengok alam tu semua Tuhan cipta. Pasal tu badui tanya, siapa buat langit? Allah. Siapa buat unta? Allah. Soalan-soalan tu dia tanya dekat Nabi. Teruknya badui dia soalan tu. Tapi bagus lah, kan? Allah suruh kita tengok binatang. Allah suruh kita tengok binatang. Okey. Saya nak sebut antara binatang yang ajaib, zebra ni ajaib juga lah. Kuda belang ni. Tuan-tuan beli 5 ekor cukup. 5 ekor banyak ah. Beli 2 ekor. Macam mana tuan-tuan nak kenal? Macam mana tuan-tuan nak kenal zebra? Macam mana Tuhan buat? Zebra ni sama lah tau. Katakanlah kita pergi satu tempat, ada 300-400 ekor zebra, kuda belang tu, kan? Macam mana kita nak cam yang mana satu? Nak beza yang mana satu? Tuan-tuan agak-agak macam mana mereka boleh beza yang mana satu? Mereka tengok mereka pun sama.
Sama. Tetapi ada tanda, sign yang Allah Azza wa Jalla buat. Mereka boleh differentiate. Dia boleh beza. Yang ni laki siapa, yang ni anak siapa, yang ni geng mana, yang ni. Dia boleh tahu. Kita tengok macam mana sama. Hatta kita pun, ni cap jari kita ni, pun ada kebesaran ayat Allah juga. Lahir daripada ibu yang sama, lahir daripada induk yang sama, tapi tak sama. Pasal tu manusia boleh ambil ni untuk membuat pengenalan diri. Pasal tak sama. Kan? Ini satu benda yang kita boleh tengok. Dalam surah Al-Hajj, tuan-tuan balik buka. Surah Al-Hajj ayat 46. Ayat 46. Dia ada kaitan dengan ayat kita baca tadi. Allah kata afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ya, Quran sebut jelas. Afalam yasiru fil ard, tidakkah mereka itu berjalan di atas muka bumi? Ini ayat yang Allah perintahkan manusia untuk mengembara. Tapi kita satu bab juga pergi mengembara tak ada manfaat. Pasal apa? Hambi mana? Aku mengembara. Ke mana? Ke surga. Surga nak tengok kebesaran Allah apa? Allah kata afalam yasiru fil ard. Fil ard. Allah suruh kita berjalan di atas muka bumi ni. Siapa yang nak berjalan dalam ibadah, dia pergi berjalan tengok alam. Pergi tengok alam. Pergi tengok laut, pergi tengok bukit, pergi tengok gunung, pergi tengok hutan, pergi tengok sungai. Kan? Pergi tengok benda tu. Ni Allah suruh ni. Kan? Allah suruh. Kemudian Allah kata fatakuna lahum qulubun ya'qilun biha, ya'qiluna biha. Lalu mereka mempunyai hati, dengan itu mereka dapat memahami. Au adhanun, atau mereka mempunyai telinga yang mereka dapat mendengar. Maksudnya Allah kata pergi tengok. Hampa pi, afalam yasiru fil ard, pergi tengok apa yang aku ciptakan. Dalam banyak ayat saya kita akan tengok Allah Subhanahu Wa Taala kata pada penciptaan dia tu tak ada benda yang sia-sia. Sebab itu macam kita baca Quran, tuan-tuan, ingatlah bila baca Quran iman tambah. Allah kata innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat. Quran kata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah iman dia. Orang beriman bila dia baca Quran, iman dia bertambah. Satu lagi cara nak tambah iman, tengok alam. Bila dia tengok alam, kan, tambah orang yang bercucuk tanam ni pun banyak dia boleh ambil manfaat. Dia pergi tahu benih, bukannya tengok mana hala pun, pi mana hala tak tahu dia tumbuh. Allah Ta'ala bentukkan benda tu tumbuh. Pasal tu dia kena zakat. Kan? Tu dia kena bayar zakat. Ni duk buat tamak haloba pula. Kan? Walha kalau nak dikira usaha dia dengan apa yang Allah buat pada tanaman itu, tak boleh banding. Pasal tu Allah kata keluarkan zakat. Macam mana dia bentukkan tumbuhan tu, pokok tu boleh tumbuh. Tak ada hari-hari, tak ada siapa pergi duk tengok, pergi duk usap, pergi duk jaga. Kan? Tahu tu tak tahu. Berbuah dah. Siapa buat? Allah buat. Kan? Itu antara apa yang Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal itu tuan-tuan berkawan dengan pokok, berkawan dengan binatang, tengok apa sifat dia, tabiat dia, kan? Okey, Allah kata, tapi kalau dia tengok alam itu, dia tengok ciptaan Allah itu, dia tengok apa yang Allah buat itu, tak ada kesan, kosong. Allah kata bukan pasal mata tu yang buta, tapi tu yang kita kata apa? Buta hati perut. Orang bahasa Melayu ya, buta hati perut. Bukan takat buta mata ya, hati dengan perut. Tak tahulah apa kaitan perut tu. Tapi orang Melayu dia kata dia ni buta hati perut. Mata dia nampak, tapi hati dia buta.
Hati dia buta. Mata buta, kadang-kadang hati terang. Pasal itu kita jangan pelik. Ramai juga orang yang boleh baca Quran, mata dia buta. Mata buta, tapi baca Quran lancar. Dan Quran ada Quran Braille, tahu tak? Quran untuk orang buta tu. Ha? Yang celik mata ni pula pergi buta Quran. Itu lagi pelik. Kan? Yang buta boleh baca ni, dia pun bukan tengok Quran, dia pun tengok dengan tangan. Tak, itu dia baca. Saya tengok Quran Braille tu tebal. Ada bintik-bintik ya. Kita yang tak bintik-bintik yang terang ni pun 3-4 kali tengok pun tak tahu, tak ketahuan kan. Tambah huruf kha, titik. Kha ke jim, jim ke kha ke jim. Tengah jam tak ada keputusan lagi. Kan? Buta mata, terang hati. Yang pentingnya bukan mata. Ada orang dia tengok, dia tahan nampak apa? Nampak apa? Dia tak dapat manfaat, tak masuk. Allah kata apa? Fa innaha la ta'mal absar. Bukan masalah mata depa. Bukan masalah depa tak kelih, bukan masalah depa tak nampak. Tetapi walakin ta'mal qulub. Quran kata yang buta itu hati-hati mereka. Pasal itu Quran kata hati ni kalau buta, fi qulubihim marad. Kalau hati tu ada penyakit, apa pi ceramah pi lagu mana pun, apa pi terang pi lagu mana pun, embuih pi lagu mana pun, dia akan benak situ. Pasal itu hati yang menentukan hidayah kita. Kemudian tuan-tuan, kita tengok sikit beberapa ayat lain yang juga menyuruh kita untuk melihat alam ini. Surah Al-A'raf ayat 185. Surah Al-A'raf ayat 185, Allah menyebut apa? Dan apakah mereka tidak melihat? Tengok, Allah kata awalam yanzurun. Awalam yanzuru. Apakah mereka tidak melihat? Al-A'raf 185. Apakah mereka tidak melihat fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'? Apakah mereka tidak melihat kerajaan langit dan bumi dan apa yang Allah ciptakan di atasnya? Itu ayat Al-A'raf 185. Ni saya nak bagi tahu banyak ayat suruh tengok ni. Suruh tengok, baca tak apalah, kok malas, kok segan nak baca, tengok pun segan. Tengok ni kan gaduh apa? Celik biji mata, celik biji mata pun balok, tak tahu nak buat apa. Kok baca nak kena tengok, nak kena bunyi mulut kan. Sebab tu setengah-setengah orang baca, dia tak baca apa bunyi pun tak dengar, duk tunjuk gitu. Lepas tu dia kata pula, baca surat khabar pun tak bunyi. Surat khabar. Quran dia bila dia sebut baca tu, dia kena lafaz, dia kena sebut. Pasal tu dalam Quran Allah kata la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Muhammad, jangan duk gelut sangat, duk gerakkan lidah. Kata ulama, Quran kata la tuharrik, jangan kalut, duk gerakkan lidah. Artinya baca kena bunyi, baca kena ada gerakan. Baca tak boleh baca dalam hati. Kan? Okey. Allah suruh tengok tu Al-A'raf 185. Kemudian Allah juga suruh tengok surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat. Tengok Allah guna la ayat. Apa dia? Tidakkah kamu melihat pada penciptaan langit-langit dan bumi? Satu. Waqtilafil laili wan nahar, pertukaran siang dan malam. Siang dan malam. Bila tuan-tuan siang dan malam? Siang malam ni senantiasa bersilih tiap-tiap hari. Pernah tak sehari dia tersilap? Awak malam dulu ni, patut siang. Benda kalau hari-hari dia jam, tapi tengok berapa ratus ribu bilion tahun dah tak pernah tersilap walaupun sekali. Allah kata tengok siang dan malam. Apa dia? La ayat. Pada penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, adanya ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk siapa? Ulil albab. Dia ada dua saja. Siapa yang tengok dapat manfaat, bertambah iman dia, besar dia dia membesarkan Allah, dia itu ulul albab. Tapi siapa yang tengok tak boleh apa, perembang tak bertambah iman, duk tak faham situ, ulul lembab. So kita ada dua, siapa? Ulul albab dengan ulul lembab kan. Dia tahan tengok bukit itu apa rasa? Tak ada apa kan. Cuba tengok bukit. Tengok bukit pun kita dah dapat kebesaran Allah.
Sebab itu Allah kata bukit ini dijadikan untuk mempasak bumi ini. Apa yang tuan-tuan dapat? Apabila manusia merobohkan bukit, tolak bukit, ratakan bukit, berlakulah ketidakseimbangan alam. Itu yang kita boleh tengok kan. Kemudian Allah juga sebut apa dia? Bahkan Abu Darda, seorang sahabat, dia kata apa? Ni tuan-tuan dengar ni. Ni bukan hadis tapi perkataan sahabat Abu Darda. Dia kata apa? Dia kata tafakkur sa'ah khair min qiyamil lail. Dia kata apa? Berfikir, merenung alam satu saat. Dia kata pergi tengok alam satu saat, pergi tengok laut, pergi tengok hutan, pergi tengok, fikir kebesaran Allah. Bukan pergi duduk tangkap gambar, pergi duduk berkelah kosong itu. Pergi tengok satu saat lebih baik daripada semayang tahajud sepanjang malam. Itu kata Abu Darda radhiyallahu an. Kemudian Allah juga sebut dalam surah Yusuf ayat 105, dan betapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, yamurruna 'alaiha. Berapa banyak benda yang depa duk lalu hari-hari, depa duk tengok hari-hari, tetapi wahum anha mu'ridun, tetapi mereka berpaling daripadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebut dalam penciptaan apa? Dalam surah Fussilat ayat 37, Allah suruh tengok wa min ayatihi al-lail wan nahar. Allah suruh tengok malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Matahari dan bulan ni tak payah pergi jauh-jauh. Tengok matahari, tengok bulan. Itu juga termasuk dalam apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah sebut dalam surah Yasin, tidakkah mereka melihat bagaimana matahari itu bergerak mengejar bulan dan malam tidak mendahului siang. Matahari dan bulan tidak bertukar tempat dan beredar pada garis yang ditetapkan. Itu Allah Subhanahu wa taala suruh tengok matahari dan bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga suruh kita melihat dalam surah An-Nahl ayat 12. Dan Allah lah yang menundukkan malam dan siang, menundukkan matahari dan bulan, bintang-bintang ditundukkan dengan perintah Allah. Sesungguhnya pada malam, siang, matahari, bulan, bintang itu terdapat tanda kebesaran Allah bagi siapa? Liqaumin ya'qilun, bagi orang yang ada akal. Siapa saja yang boleh dapat manfaat, yang boleh merasa kebesaran dan keajaiban ciptaan Allah itu, liqaumin, Allah sebut liqaumin ya'qilun, orang yang ada akal, guna akal dia. Maksudnya orang yang tengok tapi tak dapat manfaat, mereka itu walaupun nampak berakal, di sisi Allah mereka bukan orang yang berakal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebut dalam surah Luqman ayat 29, juga berhubung dengan melihat penciptaan Allah. Surah Luqman ayat 29. Kata Al-Hasanul Basri, apabila mata itu terhalang untuk melihat kebesaran Allah. Kata Hasan Al-Basri, apabila mata itu terhalang untuk melihat kebesaran Allah. Terhalang tu bukan buta, tapi dia tengok tak dapat manfaat. Tuan-tuan, dia ada dua jenis manusia ni. Satu, dia baca, benda tu masuk dalam hati dia. Dia dengar, benda tu ada manfaat. Macam dia baca Quran, dia dengar kuliah, benda tu bagi manfaat, menambahkan iman dia. Itu orang-orang yang Allah Ta'ala pilih untuk dapat hidayah. Sama macam tengok, semua orang tengok. Ada orang dia tengok pada pahaman dia. Sakan Allah Ta'ala buat cantik. Ada orang tengok dia tak nampak apa. Dia kata, elok. Elok takat elok. Pasal tu manusia ni, dia bila dia tengok dengan dua pandangan. Satu pandangan iman, dia tengok, dia ingat Allah. Satu lagi dia tengok saja. Kadang-kadang kita tengok buah tembikai pun kita boleh bersyukur. Buah tembikai ni Allah Ta'ala jadikan di atas. Bisa tengok buah tembikai? Buah tembikai duduk atas ke duduk bawah? Tuan-tuan kena banyak pergi berjalan lah ni. Buah tembikai duduk di bawah.
Saya duduk cari mana batu mikai? Batu mikai duduk di bawah. Batu mikai bagus, banyak duduk bawah. Kita tengok batu mikai duduk bawah. Takat tu orang, pasal tu kita boleh tengok kadar takwa, kadar iman, kadar nur. Yang nur, yang kita kata nur Allah itu, cahaya Allah. Cahaya Allah tu bila dia tengok, dia tidak melihat di atas permukaan tu, tapi dia melihat di sebalik rahsia yang Allah Ta'ala simpan. Kan? Kita mungkin tengok ikan, tengok buah, tengok pokok. Tuan-tuan, saya nak satu benda. Orang suka tanam pokok bunga pukul 10. Itu pun kebesaran Allah juga. Tengok lagi tu, pokok ni cantik, warna banyak. Tapi tuan-tuan, tak ada siapa pergi duk petik suih pukul 10. Macam mana dia boleh tahu pukul 10? Lagi tak pukul 10, dia tak bunga kembang. Tu pun orang biasa tak ada apa. Tapi kalau orang beriman, atau orang yang dia Allah buka nur untuk dia, dia akan fikir macam mana pokok ni boleh rak. Orang paling guna perkataan rak. Memang rak sungguh. Memang dia rak sungguh, dia patuh sungguh. Pukul 10 dia kembang. Pukul 9, pukul 10 dia kembang. Tiap-tiap hari, kok hari tu 6.30 kembang lah. Demam ke apa, pegang tak? Tak ada siapa pergi, dan dia tak ada timer. Dia tak ada timer, kita pergi duduk pulas. Tek. Macam lampu kan, lampu ni kita cipta, kita buat timer. Tu pun penin tak dan berapa hari guna. Aku pukul 10, pukul 8 nyala dah. Pening dah timer dia lah, DIY punya timer. Kan, bulan silap sikit dia menyala tak tahu kan. Tapi pokok Allah Ta'ala hidayahkan dia. Nampak? Dan binatang-binatang semua, tuan-tuan, binatang termasuk anak kita, tak ada siapa yang pergi duk ajak dia, kan? Dia tak ada kerusus mengenali ibu dia. Kan? Macam mana kita tengok macam mana Allah Ta'ala buat. Dia boleh kenal ibu dia. Dia tak ada kerusus, dia tak pernah tengok. Kan, dalam perut scan ni mak hang keluar dengan duk silap mak pula. Dia keluar, dia tahu. Macam mana kata para ulama, macam mana dia boleh menyusu daripada ibu dia. Dia dapat hidayah boleh menyusu. Nampak? Tak ada siapa bagi kerusus, tak ada siapa ajar. Yang ni yang dikatakan nur Allah, cahaya Allah yang Allah masukkan dalam hati-hati yang bersih. Pasal itu Al-Imam Syafi'i bila dia tanya kepada guru dia Waqi' Ibn Jarrah, dia kata, pasal apa susah untuk aku hafal, susah untuk aku ingat ilmu, susah untuk ilmu tu masuk dalam kepala aku. Tu Al-Imam Syafi'i tu, dia kata. Kita ambil perkataan guru dia Waqi' Ibn Jarrah. Dia kata apa? Dia kata al-ilm nur. Ilmu ni nur, cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah la yuhda, dia tak akan masuk dan dia tak akan menerangi hati orang yang melakukan maksiat. Pasal itu dalam hadis Nabi kata, bila kita buat maksiat, nuqtatun sauda, tak satu titik hitam. Bila banyak, hitam itu akan menutup hati kita. Dan bila ilmu nak masuk, dia dihalang oleh nuqtah hitam tu, titik hitam tu. Sebab itu bila kita dengar, tak ada apa. Kita tengok, tak dapat manfaat. Pasal apa? Bukan masalah. Quran tadi kata apa? Surah Al-Hajj ayat 46. Bukan masalah mata, bukan masalah telinga. Kan kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 179. Ingat tak? Surah Al-A'raf ayat 179. Allah kata apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tak guna. Lahum a'yunun, ada mata, la yubsiruna biha. Ada mata, mata tu boleh tengok, tak buta, tapi tak nampak. Bahaya. Tak buta, tak nampak. Satu orang buta, jalan tepi longkang, ada lubang, dia jatuh. Patut tak dia jatuh? Patut. Pasal dia buta. Kita pun pergi angkat dia. Oh, buta, patut jatuh. Dia tak nampak. Tapi kita yang celek, pergi jatuh. Orang pergi tengok, tak nampak ah. Buta ke? Dak ah. Ambil duduk situ. Kita tak angkat ah. Orang buta kita angkat, hak celek kat pi. Kita pelik macam mana hang boleh pergi jatuh? Hang tak nampak ke? Mata pi tak tahu nak. Kita duk marah kat dia tu, geram pasal mata tu tak guna. Kalau tak ada mata kita kesian. Ada mata tak guna, kita bukan kesian, kita jadi geram.
Tuhan berapa kali cela manusia. Ada akal tak guna lah. Ada mata tak tengok lah. Kata tak bagi, aku bagilah. Tapi pasal apa tak tengok? So, bila kita berinteraksi dengan ayat-ayat macam ni, Allah sedang mengherdik, Allah sedang mempertikaikan nikmat yang dia bagi, tapi tak ada kesan pada kita. Lebih baik tak ada daripada ada. Kalau ada tapi tak bermanfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni ada jamuan.